الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali tuan-tuan menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah malam ni masuk tajuk baru, topik baru malam ni, iaitu sifat ataupun ciri ketuhanan yang ke-10 daripada 20 ciri ketuhanan yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 25, uraian sifat yang ke-10, hayatun. Artinya erti hayah, hidup ataupun penhidup. Huraian sifat yang ke-10, pendetailan ciri ketuhanan yang ke-10 daripada 20. Nama dia ialah hayatun, hayat. Baik, apa dia hayat ini? Artinya, ini terjemahan hayat ini hidup. Hidup ni dia panggil samarah, samaratul hayah, ataupun dia panggil kesan daripada penhayat itu, daripada hayat itu. Adapun hayat itu ialah penhidup itu, penterjemahan dia ialah penhidup itu hayat, ciri. Baik. Wajib pada syarak pula, intro seperti biasa. Seperti biasa, intro sama sahaja. Kesemua 20 ciri, introduction dia sama. Iaitu dia nak cerita dalam intro ini kewajipan setiap mukallaf untuk kewajipan setiap mukallaf mengetahui ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Wajib pada syarak pula. Yang ni wajib pada syarak juga. Sebagaimana wajib sebelum daripada ini, iaitu wajib mengetahui ciri sebelum daripada ini, 9 ciri. Wajib pada syarat juga atas tiap-tiap. Dia panggil atas ni ala lil madarrah. Wajib atas ni maksudnya kewajipan ini dipaksa ataupun dipaksa ke atas tiap-tiap mukallaf. Itu kita boleh cam apabila dia menggunakan istilah atas, tiap-tiap. Maksudnya kewajipan ini memaksa ataupun menekan tiap-tiap mukallaf. Okay. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf. Apa yang wajib? Kewajipan itu mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf. Wajib ni dia panggil wajib apa ni? Di sini ialah wajib usuli. Bagaimana selalu kita sebut, kewajipan ini dia ada kewajipan induk, kewajipan dasar di dalam sistem agama kita. Dan yang keduanya adalah kewajipan furu'. Kewajipan usul ni, kewajipan induk ini satu, iaitu wajib mengenal Tuhan. Wajib mengenal Tuhan ini dia panggil wajib induk, wajib dasar. Ataupun dalam bahasa terma dia wajib usuli. Ini wajib di sini bukan wajib furu'. Wajib pada syarat dan wajib usuli. Wajib usuli ni, kalau kita tinggal wajib usuli, dia kafir. Dia bukan dosa besar, tidak. Tapi wajib furu'i dia tak kafir. Tu beza.
Wajib usuli dengan wajib furu'i ni kalau kita tinggal ada beza. Bukan sama, tidak. Bukan haram, semata-mata haram, tidak. Wajib usuli ni kalau kita tak buat kewajipan ini yang dipaksa ke atas tiap-tiap mukallaf, kita tinggalkan dia, kita abaikan dia, maka kesan dia ialah apa dia? Haram lagi kufur. Tidak ada iman. Kenapa? Kerana wajib yang menjadi dasar kepada sistem agama kita. Kerana agama ini dia ada struktur dia. Agama ni terbina dengan usul, terbina dengan dasar yang nama adalah sistem kepercayaan, ataupun bahasa kita panggil akidah ataupun iman. Ini dipanggil wajib usul. Wajib usuli. Wajib ini pada syarat ni sebuah syarat atas tiap-tiap mukallaf. Apa dia wajib? Mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Wajib dia tahu. Wajib dia tahu, wajib ambil tahu. Yang ni ulama sebut di sini maksud apa tahu? Maksudnya belajar sehingga tahu. Yang wajibnya ialah tahu, maka jalan dia ialah wasilahnya kena melalui belajar. Sebab tu kewajipan belajar itu menjadi wajib untuk capai target tahu. Asal dianya tuntutan wajib usuli ialah tahu. Maka wasilah perantaraan untuk tahu itu dia panggil jalan dia ialah belajar. Maka belajar itu dipanggil wajib maqasid, ataupun wajib panggil apa? Wasilah. Maqasid dia mengetahui, wasilah dia ialah belajar. Maka belajar itu jadi kewajipan. Kita belajar dapat pahala wajib. Baik, tahu saja dah biasa ni, standard dia akan combine dengan mengaku. Ini standard kita selalu ulang. Tak boleh kita ambil tahu saja tapi kita tak mengaku. Tak dinamakan iman. Serta mengaku di dalam hatinya, hati seseorang. Bukan mengaku di bibir. Mengaku di bibir orang tanya, Allah ni berciri apa dia? Allah ni berciri ada. Ada yang macam mana? Ada yang tidak ada mula. Mulut dia boleh, mengaku mulut dia. Pengakuan lisan dia panggil. Maka tidak sah pengakuan lisan. Yang nak mengesahkan iman mesti di dalam hatinya. Yang ini pengakuan di dalam hati. Sebab tu dia panggil iqrar. Iqrar ni dia panggil pengakuan di dalam hati. Kalau syahadah dia beza dengan iqrar. Kalau syahadah, sebab tu asyhadu tu ulama tafsir, maksud asyhadu tu ukirru. Sebab asyhadu ni dia bersaksi dengan lidah. Tak cukup bersaksi dengan lidah. Dia panggil bersaksi dengan lidah ni mengaku dengan lisan. Apa dia? Aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Tuhan yang bernama Allah sahaja. Dia mengaku dengan lidah dia. Dia panggil syahadah. Tetapi maksud di sini syahadah ini dengan makna apa? Dengan makna uqirru, dengan makna mengaku di hati. Tu. Baik, tahu kemudian dia mengaku di hati. Mengaku tu pula pengakuan yang bentuknya macam mana? Dengan tentu sungguh. Makna tentu sungguh ni ayat lama, ayat kita ni dengan confirm, pasti. Pasti. Maksud apa pasti? Tak ubah-ubah dah. Siapa pun paksa kita, siapa pun tekan kita, Allah Ta'ala ni sama tak dengan kita? Tetap kita buat keputusan Allah mempunyai ciri yang tak sama dengan makhluk. Orang paksa kita sampai tahap nak bunuh kita, kita tak ubah. Itu dipanggil pengakuan dalam hati yang jazam, yang pasti, yang tak diubah-ubah. Kalaulah pengakuan diubah, dia tak panggil jazam. Iman dia tak jazam. Itu pengakuan dengan tentu sungguh, yang ini dengan pasti, tak diubah-ubah. Sebab tu selalu kita sebut, nak cerita pasti ini, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zin menceritakan dalam pembukaannya, dia kata sekiranya iman Abu Hasan Asy'ari bangkit bertemu dengan kita, dan dia declare, dia kata apa yang aku susun, metodologi yang aku susun, semuanya tak betul, tetap kita akan dengar keputusan kita. Kita kata tetap Allah itu tak sama. Walaupun Abu Hasan dia dah susun sebelum ni, Allah mempunyai ciri yang tak sama dengan makhluk. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith, laisa kamitsli syai'. Tiba-tiba dia bangkit, dia mengaku akulah Abu Hasan Asy'ari yang menyusun modul ciri pengenalan ketuhanan melalui ciri-ciri yang 20 yang aku susun itu. Kesemuanya tak betul, tarik balik.
tetap kita tak gustan. Tu dia panggil jazam. Kok mana pun kita akan tetap dengan pendirian kita, dengan pengakuan kita, dah kita faham dah, dan kita mengaku bahawa Allah itu mempunyai sifat yang bernama hayah. Tu pengakuan itu dengan tetu sungguh tu apa dia? Ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayatun yang bernama hayah. Ni kita nak mengakunya. Secara mudahnya tuan-puan, kita mengaku apa dia? Kita mengaku ataupun kita tahu dan kita mengaku Allah Ta'ala ini ada pada diri Allah Ta'ala satu sifat yang nama sifat itu hayatun, hidup. Itu dah clear iman kita. Cuma kita nak sempurnanya, kita nak detailkan. Detailnya apa ngepo? Detail kita nak tahu secara detail makna hidup itu adakah sama dengan hidup kita. Untuk nak kata ada iman tu, sekadar kita mengaku Allah ni ada sifat hidup. Macam mana hidup? Tak tahu. Dah sah iman dia. Secara ijma'. Baik. Artinya, dia nak cerita erti hidup, erti hayatun. Artinya erti hayah. Penhidup. Hidup ataupun dipanggil penhidup. Apa dia dikatakan hayat ni, penhidupnya atau penhidup ni? Iaitu satu sifat. Ini terjemahan dia ataupun dia nak cerita makna. Apa makna hayah, mana penhidup? Iaitu satu sifat yang ada ia sifat ni. Dia panggil apa? Sifatun wujudiyatun. Qaimatun bizatihi ta'ala tusahhihu. Tu beza dia. Tusahhihu liman qamat bihil idrak. Apa dia terjemahan? Iaitu satu sifat. Ini satu sifat ni satu ciri. Yang ada ia ciri itu pada zat di diri Allah. Zat tu mana? Di diri Allah. Dia ada di diri dia. Tak boleh berpisah di antara hayat dengan diri. Tu. Tapi sifat ni ciri ni dia jenis wujudiyun tu, yang ada. Dia panggil wujudiyun. Qaimatun ataupun sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu sifat yang jenis ada. Maksud jenis ada ni memang betul-betul ada. Tu. Apa maksud betul-betul ada yang wujudiyum ni? Ataupun dipanggil wujudiyun. Dia panggil dalam istilahnya wujudiyun bi maujub. Memang yang jenis ada. Maksud apa? Maksud dia kalaulah Allah buka kasyaf kita, memang kita boleh nampak sifat hayat yang berada pada diri Allah. Tu makna ada yang real, ada yang betul-betul. Tu kita dah faham, kita dah bahas sebelum daripada ni. Dengan ada sifat itulah. Dengan ada ni mana? Dengan sebab ada sifat itulah, ada ciri yang bernama hayat tu, Allah Ta'ala hidup. Tu kita panggil Allah tu hidup. Sebab dia ada sifat hidup. Yang kata hidup tu apa dia? Ini tak cerita di sini. Sifat hidup ini dalam kitab lain dia akan cerita, dalam kitab Arab dia akan cerita satu sifat yang jenis ada pada diri Allah Ta'ala. Baik. Sifat dia ni kalau ada, dia tusahhihu. Dia panggil liman qamat bihil idrak. Dia tidak ada fungsi. Salah satu sifat, bukan salah satu, satu sifat ma'ani yang tidak ada fungsi, tapi dia ada peranan. Dia hanya apa? Dia hanya tusahhihu liman qamat bihil idrak. Dia sifat ni dia berada di zat Allah Ta'ala ini. Dia orang panggil sebagai syarat. Ataupun bahasa lama dia panggil tusahhihu ni untuk mengesahkan
keberadaan sifat ma'ani yang lain. Adapun sifat ma'ani yang lain, pendengar, dia ada fungsi dia boleh mendengar. Penglihat, dia ada fungsi dia boleh melihat. Sebab tu dia boleh melihat benda-benda yang bidang tugas dia. Kerana sifat penglihat ini dia ada fungsi untuk melihat. Pendengar, dia berfungsi untuk mendengar. Qudrah, dia berfungsi untuk mengada. Sebab tenaga, dia ada tenaga. Tenaga bukan saja-saja ada, tapi dia boleh berfungsi untuk mengada dan meniada. Itu qudrah. Iradah, dia ada berfungsi juga untuk apa? Untuk decide, untuk buat keputusan. Semua ni qudrah, iradah, ilmun, samuk dan basar, semua ada fungsi. Tetapi yang tidak ada fungsinya hayah. Hayah ni dia hanya sebagai syarat untuk pastikan kesemua sifat ma'ani yang lain itu berfungsi dengan baik. Tu dia punya peranan dia. Dipanggil tusahihu liman qamat bihil idrak. Tusahihu ni mana mengesahkan, atau bahasa kita dipanggil sebagai syarat keberadaan ma'ani yang lain. Kalaulah hidup ni tidak ada, maka tak berfungsi ciri lain. Qudrah, tak ada guna qudrah. Kenapa? Kerana tak hidup. Kalau Allah tak hidup, walaupun hebat qudrah dia tak boleh nak berfungsi dengan baik. Kalaulah Allah tak hidup, walaupun hebat iradat dia boleh menentukan apa saja dia nak dalam bidang tugas dia. Kalaulah tak hidup, dia tidak akan berfungsi iradat dia. Kalaulah dia tak hidup, dia tak akan boleh berfungsi dengan baik samuk dia, pendengar dia. Kenapa? Kerana dia tak hidup. Sebab tu hidup ini sebagai syarat ataupun peranan untuk memastikan bahawa sifat ma'ani lain berfungsi. Tu. Sama juga konsep dengan kita. Kita ni hidup, cuma dia akan cerita ni beza. Kita hidup ada alat. Allah Ta'ala hidup dengan sifat, bukan dengan alat. Allah hidup bukan dengan roh. Kita hidup dengan roh. Cuma konsep dia sama. Apabila kita hidup, menyebabkan kita berfungsi ciri kita lain, ciri qudrah kita. Kita hidup, kita boleh berjalan tak? Ya, kita boleh berjalan. Berjalan tu apa? Berjalan tu kesan daripada ciri qudrah yang Allah beri kepada kita. Tu. Kita pun Allah berikan ciri qudrah, tenaga pada kita. Kenapa kita ada tenaga? Kerana Allah Ta'ala beri, dia panggil ciri dalaman pada kita. Energi ini, tenaga ini, ataupun qudrah ini, ataupun orang kampung panggil rain, orang Kelantan dia panggil rain. Rain ni lahir kenapa? Kerana dia ada ciri qudrah, perkuasa. Barulah dia rain, barulah dia tenaga. Tapi nak cerita, kalau hidup tidak ada pada kita, tak hidup mati, tenaga pun tak boleh. Tu hidup kita juga sama untuk pastikan bahawa ciri-ciri lain ni boleh berfungsi. Kalau tidak orang mati ni, dia tak perlulah mandi sendiri. Kalaulah dia mati, tapi qudrah ciri lain dia boleh berfungsi. Qudrah dia boleh berfungsi. Mendengar dia boleh, bercakap dia boleh. Itu ciri bercakap, ciri mendengar dia boleh. Maknanya dia tak perlu orang lain buat. Mandi dia boleh mandi sendiri, kafan dia boleh kafan sendiri. Gali kubur tak perlu susah orang lain. Dia kata puak tak nak gali kubur, tak apa. Dia kata aku gali kubur sendiri. Lepas gali kubur sendiri, siap kubur dulu, baru mandi. Mandi sendiri, kafan sendiri, lepas tu dia pergi tanam sendiri. Kenapa? Kerana dia ciri lain berfungsi. Cuma yang tak berfungsi adalah hidup saja. Ciri hidup Allah tarik. Tak, apabila Allah tarik hidup, ke semua ciri lain habis. Tak berfungsi semua ciri lain. Tu konsep dia sama. Sebab tu ciri hidup Allah Ta'ala ini, dia bukan ada takluk, bukan ada fungsi yang untuk menghidupkan macam roh, tapi dia untuk tusahhi, untuk memastikan semua sifat ma'ani lain berfungsi. Cuma adalah yang orang panggil yang luar biasa tu. Tu tak dikira. Yang luar biasa ini orang panggil karamah. Karamah ada mayat dia bangkit mandi sendiri. Hantu kita. Kalau geng kita hantu selalu. Mayat ni Allah Ta'ala karamah, nak tunjuk karamah dia, wali Allah. Seorang wali Allah, Syekh Abdullah,
Dia ni apabila dia mati, anak murid duk bersiap bersiap-siap untuk mandikan dia, nak kafankan dia. Tiba-tiba dia bangkit. Cepat dia lagi daripada anak murid dia. Dia bangkit, dia pergi mandi. Siap mandi, dia datang tidur balik tempat jenazah tadi. Tunggu apa? Tunggu orang lain kafankan dia. Sebaik dia tak kafan sendiri. Lepas orang kafan semua, barulah orang usum dia ke, orang semayan dia, tanam dia. Itu disebut dalam kitab Sulam Muslimin apa ada sebut. Naqal daripada kitab kitab naqal dia saya lupa. Tapi dalam kitab Sulam ada sebut. Syekh Karamah dia panggil Syekh Abdullah. Tu. Syekh Ahmad Badui, Syekh Abdullah pula. Syekh Ahmad Badui, Syekh Abdullah tu Allah tu PM kita. Syekh Ahmad Badui. Bukan Syekh Ahmad Badui Atuk Allah tu nama samalah. Ni Syekh Ahmad Badui ni dia seorang ulama dan seorang wali Allah. Tu karamah dia tu. Jadi apabila luar biasa berlaku pada wali, kita panggil nama dia tak sama. Nama dia adalah karamah. Perkara luar biasa, luar kebiasaan. Biasanya orang mati tak boleh mandi. Tu kita orang biasa. Tapi kalau berlaku perkara luar biasa kepada wali, dia panggil karamah. Keramat. Tu keramat. Tu pun biasa dengar kan, tu tempat kita tu kan, keramat tu. Keramat tu dia ada wali tu. Kubur dia ada. Kawan saya biasa ziarah. Saya nak tak apa ni, lupa selalu nak ajak kawan pergi ziarah kubur wali Allah di Datuk Keramat. Sebab tu nama KL tu nama dia Keramat. Dia ada wali yang keramat, dia karamah. Nama tempat tu pun Keramat. Ni cerita zaman dulu. Tapi katanya ada kubur, tak tahu wallahu alam kat mana kubur tu. Kalaulah perkara luar biasa berlaku pada orang soleh. Orang soleh macam kita lah, mengaku soleh. Bukan saya, tuan-puan lah soleh. Nama dia ialah Ma'unah. Itu Ma'unah. Geng Ma'unah curi senjata tu. Ma'unah. Geng dia orang soleh. Ketua dia Al-Ami tu. Ma'unah nama dia. Al-Ma'unah ni asalnya ialah pertolongan Allah. Allah tolong, bantu orang soleh. Perkara luar biasa. Kita tengok orang soleh boleh terbang di udara. Biasanya bukan soleh tu kalau boleh terbang tu. Naik pekat wali Allah. Maka nama dia adalah Ma'unah. Kalau luar biasa berlaku kepada orang kafir, orang panggil sihir. Tu beza dia, sihir. Orang kafir pun jangan, dia boleh berjalan atas api tu. Jalan atas api, makan api pun ada. Makan bara api. Oh, kita hebat, kita kata. Pelik kita. Pelik apanya? Itu dinamakan sihrun. Sihir. Jadi sihir. Yang keduanya Ma'unah, yang ketiganya karamah, yang keempatnya adalah kalau luar biasa berlaku kepada Nabi dan Rasul, nama dia adalah mu'jizat. Itu beza. Mu'jizat, karamah, Ma'unah dan sihir. 4 benda. Pilihlah kita nak duduk di mana. Jangan ambil sihir sudah. Sihir itu bahaya. Sihir itu untuk orang kafir je. Baik, settle. Jadi saya ulang sekali lagi tuan-puan, untuk kita pegang dalam hati kita, apa dia maksud hayat ni, hidup ni, ataupun penghidup ni, satu sifat yang betul-betul ada pada diri Allah. Dia ada pada diri Allah, boleh tengok di diri dia. Tengok diri, yalah tengok diri, tapi nampak ciri dia tu. Nampaklah ciri di diri dia tu. Memang nampak diri dia, tapi nampak juga ciri yang ada. Nampak qudrah, nampak iradat, nampak ilmun, nampak hayat, nampak sama', nampak basar. Hal lain tak nampak. Ciri kidam tak nampak, baqa' tak nampak, mukhalafah tak nampak, qiyamhu tak nampak, wahdaniyah tak nampak. Tak nampak. Yang nampak adalah 7 ciri ma'ani satu. Okey, satu ciri yang betul-betul ada pada diri Allah sebagai syarat. Ciri ini sebagai syarat untuk keberadaan sifat ma'ani yang lain berfungsi dengan berfungsi. Settle. Kita baca, kita dah faham. Iaitu satu sifat yang ada sifat ciri ini pada diri Allah Ta'ala. Dengan sebab ada ciri itulah Allah Ta'ala ni hidup. Ini Allah Ta'ala ini mempunyai sifat hidup, kemudian tidak mati. Ni konsep ni selalu saya sebut. Konsep wujud istihalah ini diambil daripada ayat Allah Ta'ala. Konsep ini bukan ulama' kriya. Jangan kita kata ulama' mazhab ahli sunnah wal jamaah.
Ulama Asy'ariyah je pandai-pandai ni. Create konsep wujudi dan konsep istihalah ni. Allah mesti ada. Dan Allah mesti tak mati. Dia ambil daripada apa? Dia ambil daripada fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah sendiri cerita konsep ni. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kepada Allah yang mempunyai sifat yang hidup. Itu ulama buat keputusan. Sifat hidup ini kita kena buat keputusan sebab decide. Kita yang peranan kita membuat keputusan berkaitan dengan ciri ketuhanan ada pada Allah. Bukan kita buat ciri dah. Ciri dah ada pada Allah. Kita hanya mengiyakan. Apa kamu nak hukum ciri yang bernama hayat pada Allah? Kita pun hukum mesti ada ciri yang bernama penghidup pada diri Allah. Itu saja peranan kita, peranan mukallaf. Bukan nak peranan kita kena create, Allah Ta'ala ni ada ciri yang bernama hayat. Bukan, hayat memang dah ada dah di diri Allah. Apa tak mengaku pun tetap ada. Cuma kita ni ditugaskan oleh Allah Ta'ala, diminta oleh Allah Ta'ala, dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk mengaku bahawa aku ini seorang yang kaya. Contohlah, orang tak kenal kita. Orang tak kenal aku. Aku ni orang kaya ni. Mengaku lah aku orang kaya. Tak kenal pun dia tu. Tu salah. Kerana kita tak kenal dia. Allah Ta'ala begitulah, mudah nak faham. Allah paksa kita, kerana pun boleh paksa, dia buat kita. Dia ada hak untuk paksa kita. Dia paksa kita mengaku aku ni punya sifat ghani, sifat kaya. Kita pun ya. Allah mesti sifat kaya. Tu kita mengaku tu. Ada perkataan mesti tu. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka serahlah diri kamu kepada Tuhan yang mempunyai ciri hayy, hidup. La yamut. Kenapa Allah Ta'ala sebut lagi la yamut? Patut cukuplah hayy, tak payah la yamut lah. La yamut untuk memastikan bahawa makna yang kata hidup itu dia tidak mati selama-lama. Untuk menuntut kebarangkalian bahawa mungkin Allah mati. Tak. Kerana la yamut itu ciri dia. Allah mempunyai ciri yang tidak mati. Tak mati itu ciri dia. Bukan mati. Mati itu dia panggil mustahil. Tak layak pada dia mati. Kenapa tak layak mati? Kerana tak mati itu ciri dia. La yamut. Kita pun hidup, tapi kita tak ada ciri tak mati. Itu beza dengan Allah. Itu yang Allah Ta'ala kena bubuh satu lagi la yamut. Sebab takut sama dengan kita. Kita duk perasan tak mati ni, kalau tanya siapa pun dia tak nak mati. Nak la yamut juga. Kalau boleh lah Allah Ta'ala bagi kita la yamut, hebat. Kerana Allah Ta'ala tak bagi la yamut pada kita. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi kita hidup sampai bila-bila. Kerana kita ini, ciri kita ini binasa. Tu dia panggil ciri binasa itu. Kita tak boleh panggil kita ini ciri yang tak mati selama-lama, tak boleh. Sebab apa? Sebab menerima binasa itu ciri kita. Hidup, ya, dipanggil hidup yang sementara. Hidup yang 50 tahun. Hidup yang 30 tahun. Hidup yang 40 tahun. Hidup yang 60 tahun. Cuma tuan-puan, hidup yang 70 tahun, yang 60 tahun itu dia panggil nisbah hidup jasad dengan ruh. Kena faham. Nisbah hidup jasad dengan ruh. Tapi nisbah hidup ruh selama-lama. Dia tak akan mati. Sebab tu saya selalu sebut tuan-tuan supaya kita faham orang Melayu kita. Sebab orang Melayu ni dia terlampau faham sangat, mati dia tak faham. Dia panggil dia faham sampai tak faham. Awak tak mati apa dia mati? Mati ya. Dia tak faham. Tak ada nyawa tu mati ya. Paling hebat dah tu boleh translate tak ada nyawa tu mati. Sebenarnya mati ni dia merujuk kepada perpisahan jasad dengan roh, tu dia panggil mati. Mata yamut ni, mati ni, mata ni dia panggil merujuk kepada bercerai. Jasad lain, roh dalam ni dia keluar. Itu panggil mati. Bukan mati merujuk pada roh, bukan. Roh dia hidup. Apabila berpisah jasad dengan roh, mudah kita nak faham, jasad itulah mati. Mudah nak faham lah. Tapi mati sebenarnya dia merujuk pada terma. Bila keluar saja roh daripada jasad, roh teruskan dia punya perjalanan dia. Dia panggil meneruskan alam dia, alam roh. Maka itulah dipanggil mati.
Diri roh Allah tak matikan. Maksudnya Allah tak akan stopkan diri roh. Maksud mati dengan binasa. Allah tak binasakan roh. Adakah dia kekal? Bukan. Itu janji Allah Ta'ala. Allah antara 8 jenis makhluk yang Allah tak binasakan dia. Sebab itulah kita hidup di dalam syurga ataupun neraka wal'iyadzubillah selama-lama. Apa beza hidup dengan Allah selama-lama? Allah ni dia panggil ciri dia kekal, tak menerima binasa. Tapi roh kekal, menerima binasa. Tu je beza. Sebab tu roh dipanggil khalidina fiha abada. Ataupun dipanggil syurga dipanggil khalidina fiha abada. Neraka dipanggil khalidina fiha abada. Dia tak panggil baqa. Kenapa? Kerana khalid ini, kekal yang boleh untuk Allah binasakan. Tetapi baqa ini kekal yang tak boleh menerima binasa. Diri dia. Itu beza kekal diri dia dan kekal ciri dia. Tak mungkin, tak boleh untuk binasa. Tapi kekal roh kita, kekal binasa. Sebab tu ulama kata hidup kita yang hidup selama-lama. Allah bagi peluang sekejap saja untuk buat cari income, untuk cari pendapatan akhirat. Maka gunakanlah kesempatan dan peluang yang sangat terhad ini untuk membina masa depan selama-lama. Allah bagi sikit saja peluang untuk bina masa depan selama-lama. Dia panggil apa? Ulama sebut peluang yang sekejap untuk membina masa depan selama-lama. Itu bagi orang yang cerdik, dia akan menggunakan seoptimum mungkin umur dia untuk kira pahala. Kenapa? Kerana kita nak hidup selama-lama. Tak akan mati dan syurga, kekal. Tu. Tidak mati. Tidak mati tu dia panggil apa? Istihalah. Terma dia istihalah. Itulah sifat Allah Ta'ala yang hidup, yang mesti hidup wujud, tidak mati. Ini tak mungkin untuk menerima mati. Habis. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak hidup dengan roh, dengan nyawa. Habis. Dia tidak ada alat. Dia hidup dengan sifat dia, bukan hidup dengan nyawa. Kita ni dia ada ciri juga hidup, tapi kita hidup dengan alat. Kita hidup dengan roh. Sebab tu kalau Allah pisahkan roh keluar daripada jasad, maka dipanggil mati. Kerana jasad kita ni dia boleh bergerak dengan adanya roh. Sebab tu dia ada khilaf lah di kalangan ulama. Kerana roh tu sebenarnya hidup, jasad ni dia follow je. Kalau roh keluar, jasad tak hidup dah. Sebab tu ada khilaf di kalangan para ulama. Apabila Allah nak balas, adakah Allah balas roh? Kita hidup ni, kita duk buat ibadat, duk mengaji, duk kenal Tuhan, duk buat duk semayang, puasa, zakat, haji ni, buat infak dan sebagainya dengan anggota kita. Tapi anggota buat ini dengan roh. Hidup sebenarnya kita ni roh. Maka Allah nak balas roh ke Allah Ta'ala nak balas jasad sekali? Maka ulama kata yang Allah balas ni adalah roh dan jasad. Kenapa? Kerana jasad ini Allah nak bagi keadilan. Dengan jasad inilah dia solat, walaupun dengan roh. Maka Allah bagi kedua-dua. Roh menerima, merasai kenikmatan, dan juga jasad juga menikmati orang panggil kenikmatan syurga. Dengan sebab apa? Dengan sebab dialah yang berkorban. Mana jasad inilah yang sujud sembah Tuhan, yang bekerja untuk cari pahala, jasad inilah. Maka yang menerima juga jasad dan roh. Ada ulama ada tengah pendapat kata jasad akan dibinasa, yang akan diterima roh saja. Tu. Maka qaul muktamadnya ialah dibangkit dalam syurga rupa kita. Rupa inilah Allah balas keadilan Allah. Dia bangkit balik di syurga walaupun binasa, habis hancur di telan bumi kita ni. Semua hancur. Habis jadi makanan bumi. Apa ni, makanan ulat-ulat saja. Tiba-tiba di syurga nanti Allah bangkit balik. Dengan apa dia? Dengan jasad ni yang akan dia Allah balas dalam syurga. Cuma beza dia, Allah rupakan jasad yang cantik. Kerana apa? Kerana dalam syurga tidak ada benda yang tak cantik. Dia tak boleh masuk syurga kalau benda biasa. Semua nikmat syurga ni adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada benda yang tak cantik melainkan cantik semua. Tidak ada benda yang nikmat melainkan nikmat semuanya. Sebab tu
dia tidak ada benda yang kita tak suka di syurga. Semua kita tengok nikmat. Dan dahsyatnya kata para ulama, ni ulama cerita bukan Nabi. Kalau Nabi cerita pensang kita. Sebab tu sahabat dia dengar Nabi, dia bertukar rupa. Nabi cerita neraka, dia bertukar muka, gerum. Nabi tukar syurga, merah muka dia seronok. Dia boleh bertukar sekejap happy, sekejap takut. Kenapa? Kerana orang yang mencerita itu adalah orang yang real, orang yang melalui secara orang panggil pengalaman. Dia pernah tengok syurga, dia pernah tengok neraka, dan dia pernah tengok rupa Allah Ta'ala sendiri. Tu Nabi. Sebab tu Nabi cerita tak sama dengan orang lain cerita. Ulama cerita, ni ulama nakal daripada sahabat, nakal daripada apa nama Nabi sampai kepada Nabi. Ulama cerita pun kita dah rasa lain. Apatah sahabat cerita, Nabi cerita. Ulama cerita apa? Ulama mengatakan nikmat syurga ini Allah berinya padan susah sementara kita, Allah bayar tak padan. Kita buat kerja sikit saja tapi Allah bayar selama-lama. Dan nikmat syurga kata Allah, dia tidak ada terlepas walaupun satu saat. Sedapnya satu saat pun tak akan terlepas, selama-lama sedap. Kita makan berapa saat saja sedap. Kita tengok benda seronok. Bukan seronok lah. Tengok benda cantik. Bukan selama-lama pun. Paling kali ke lain hilang dah cantik. Masa tengok sekejap, cantiknya. Tidur, tak rasa cantik lah. Hilang habis dah cantik. Bangkit-bangkit hilang, lupa dah cantik. Tu dunia. Tetapi dalam syurga, mata yang memandang keajaiban, kenikmatan ini, dia akan nampak cantik. Dan kata ulama, dia akan makin bertambah sifatnya. Benda tu cantik dia tengok, kecantikan bukan statik, tapi dia makin bertambah. Itulah ulama sebut. Ada orang panggil apa? Penghuni syurga yang histeria, pengsan apabila dia dengar suara nabi-nabi. Dia antara hiburan di syurga, nyanyian di syurga, semua arti-arti lain tak ada nilai di syurga. Maksud tak ada nilai ni, yang paling topnya ialah Nabi. Nabi dia ada seni dia. Nabi ni suara dia hiburkan penghuni syurga dengan nyanyian Nabi. Nabi Daud menasyid, menyanyi. Suara dia itu, kata ulama, apabila didengar oleh penghuni syurga suara Nabi-Nabi, boleh orang panggil apa? Histeria, pengsan. Suara Nabi dahsyat tak dahsyat. Kita dengar Siti Nurhaliza rasa tak boleh duduk lah. Tak boleh, dia tak dengar. Seminggu tak dengar Siti rasa tak boleh tidur. Bukan kita lah, orang lain lah. Tapi kata ulama, ahli syurga dahsyat tak dahsyat, suara kita dengar dia akan bertambah sedap. Bukan sedap saja, dia makin bertambah, makin dengar makin bertambah, makin dengar makin bertambah. Tu dia panggil histeria tu. Histeria, dia pengsan, dia bangkit balik. Dia tak mati, dia syurga. Habis, kita nak cari titik di bawah tu. Dan jika ruh itu qadim sekalipun, tidak dengan ruh. Dan jika ruh itu qadim sekalipun, kerana jikalau hidup ia Allah dengan ruh, nescaya adalah Allah itu jadikan muttasil pada zat. Kita dah belajar. Maknanya jadi bilangan yang berhubung pada zat. Maknanya zat dia itu ada elemen ataupun unsur lain. Ada ruh, maka ternafi bilangan, bentuk bilangan diri Allah. Kita dah belajar wahdaniyah. Allah satu pada diri. Dia bukanlah dia ini terbentuk beberapa juzuk. Bukan Allah Ta'ala ni ada elemen lain, ada unsur lain, ada unsur ruh. Tidak. Dia satu diri dia, semata-mata orang panggil tidak berbilang. Maksud satu ni tak berbilang. Tak berbilang itu bukan Allah dua, bukan Allah tiga, dan bukan Allah ini dijadikan daripada beberapa juzuk ataupun beberapa unsur. Kalau roh, makna ada unsur lain. Kita hidup, ya ada unsur. Unsur jasad, unsur ruh. Jasad pula ada terbentuk beberapa unsur lain. Ada tulangnya, ada kulitnya, ada dagingnya, ada sarafnya, ada selnya, ada tisunya. Itu kita, unsur. Tapi Allah Ta'ala satu, tidak berbilang daripada juzuk, tidak berbilang daripada beberapa unsur. Itulah satu Allah. Sebab itu Allah bukan hidup dengan ruh. Kalau hidup dengan ruh, ternafi
Allah satu. Sedangkan dia cerita qul huwallahu ahad, Allah aku ini satu yang tidak berbilang dan tidak terbentuk daripada beberapa unsur. Maka jadi kam mutasil atau dikatakan jisim. Kalau hidup dengan roh dikatakan Allah itu jisim, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Jisim ni makna benda yang boleh dibahagikan. Itu dipanggil istilah jisim, jismun. Maka iaitu batil ataupun batal, terbatal kesemuanya. Allah ada jisim, Allah ada hidup dengan unsur ruh. Terbatal itu pada bicaranya wahdaniyah, pada perbincangan sifat yang bernama esa wahdaniyah. Kita dah belajar dah sebelum daripada ni, wahdaniyah ini esa pada diri, esa pada ciri, esa pada perbuatan. Maksud esa ni tak berbilang, diri dia satu dua dan juga tidak terbentuk daripada beberapa unsur lain, beberapa juzuk ataupun beberapa unsur lain. Dan Allah Ta'ala dan belajar di mana? Dan dia kata perbincangan pada sifat yang bernama mukhalafatuhu lil hawadith, yang lepas kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Ada lepas dah. Wahdaniyah pun kita bincang, dan juga kita bincang mukhalafah. Allah ni dia ciri dia tak sama dengan makhluk. Kalau makhluk hidup dengan roh, Allah hidup dengan dengan ciri penhidup, bukan dengan roh. Kalau Allah hidup dengan roh, maksudnya Allah sama dengan makhluk. Itu dari sudut angle lain, dari sudut ciri lain. Kalau ciri wahdaniyah, maksudnya kalau Allah hidup dengan roh, makna Allah tak satu. Allah ada unsur lain, tak satu. Sedangkan dia dah cerita dia satu dan dia tak sama dengan makhluk. Baik, settle. Untuk menolak hujah yang mengatakan bahawa memang Allah bersifat dengan ciri yang bernama nama hidup, dan hidup itu bukan dengan roh tapi dengan sifat. Itu saja. Mudah. Orang tekan macam mana pun kita tak pandai cakap. Kita pandai cakap Allah hidup, orang tanya Allah hidup dengan apa? Kita kata Allah hidup dengan ciri penhidup. Macam mana? Tak ada macam-macam. Lagu pun tak ada. Tak ada macam, tak ada lagu, itulah dia ciri Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bukan mukhalafah. Tak boleh nak dilagukan, tak boleh nak macam. Tak bermacam dan tak berlagu. Kerana dia wahdani, kerana dia mukhalafah, tak sama. Tu. Orang tanya lagi pun kita tak kerti jawab dah. Itu saja kita jawab. Kita hanya pandai jawab Allah ini ada ciri yang nama hidup. Hidup macam mana? Tak ada. Kita itu je. Itulah kita iman. Ada iman tak tu? Semua orang dia kata, saya ni lepas ada iman saya ni. Hanya saya mengaku Allah Ta'ala ni hidup. Tapi hidup macam mana saya tak tahu. Tak tahu tu okey-okey tu. Habis. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya takluk, baginya peranan ataupun baginya fungsi. Hanya sifat yang mengesahkan, yang mempastikan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Itu kita dah cerita tadi. Tusahihu liman qamat bil idrak. Dia bukan ada peranan dia. Bukan ada fungsi dia. Apabila hidup ni fungsi untuk apa? Dia hanya untuk memastikan hidup dia ini. Hidup untuk pastikan ataupun sebagai syarat keberadaan segala ciri-ciri yang lain. Itu ciri ma'ani yang lain. Wallahu a'lam. Dan dalil atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu ialah kita fikir. Ini dalil ahli fikir. Kena jadi ahli fikir kita. InsyaAllah bulan depan penutup, kemudian kita sambung uraian sifat yang ke-11. Jadi yang simple ni tuan kita ekspreskan. Yang ni simple kita ekspreskan. Bulan depan habis, masuk tajuk baru bulan depan. Dia yang detail balik dua, sama' dan basar. Innallaha sami'un basir. Dua tu kita akan detail balik. Kemudian masuk kalam, simple balik. Ciri yang mudah tu kita ekspreskan. Yang dia fokus dia tujuh aja. Mudah aja ciri ketuhanan ni. Mengikut metodologi mazhab Asy'ari. Di dalam 13 tu kita fokus 7. Hak lain mudah. Fokus dengan maksud pendetailan. Dia 7 je yang detail. Qudrah, iradah, sama', basar, kalam. Hayat mudah. Express. Itu je. Sebab apa? Sebab 7 tu, 6 itu dia ada fungsi. Dia nak kena tahu bidang tugas. Itu pun bukan wajib aini. Itu pun wajib panggil kifai.
untuk dipanggil info tambahan pada kita. Adapun semata-mata kita nak beriman, hanya kita pegang secara ringkas saja, dan dalil pun ringkas. Allah ni ada sifat tak nama Qudrah, berkuasa? Ya, ada. Macam mana yang kata berkuasa Allah Ta'ala macam mana? Dia tak tahu macam mana. Itu je dia tahu. Dia kata Allah ada sifat berkuasa. Berkuasa sama dengan kita? Tak sama. Lepas tu macam mana dah tak sama? Tak boleh cerita lah. Kalau sama aku boleh cerita. Mudah jawab dia, goreng ni. Dia tekan suruh kita cerita lebih-lebih. Kata kalau aku tahu sama dengan kita, aku boleh cerita. Sebab Allah tak sama dengan kita, yang aku tak boleh cerita. Lepas tu yang boleh cerita, aku boleh cerita Allah ada sifat Qudrah, itu saja. Mudah iman hak ringkas. Yang kita duk mengaji detik ni sebab ini info tambahan untuk pandai jawab tomahan. Apabila orang tomah kita, maka kita boleh jawab. Itu dia panggil kefarduan kifai, wajib kifai, bukan aini. Aini ringkas saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu ada iklan sedikit. Terutamanya untuk perempuan lah, untuk perempuan. Iklan pengajian workshop ataupun kita panggil daurah di intensif lah ni. Bukan macam kita belajar di Maghrib. Maghrib ni santai-santai saja sebab masa 40 minit. Yang ni kita buat daurah ataupun workshop setiap bulan, minggu kedua dan minggu keempat hari Ahad. Bagi tuan-puan yang berkelapangan, kita buat 3 kitab, hampir 2 jam. Hampir ada break lah, ada makan, ada jamuan, di surau An-Najah. Di surau An-Najah, kitab yang kita guna, kita asas 3 kitab untuk cover basic. Nama dia ialah kitab Usuluddin. Yang kedua kitab Sulam Musibian, fiqh yang agak tebal itu. Dan yang ketiga ialah kitab tasawuf, nama dia Simarul Jannah. Mula jam 9 dan berakhir jam 12. 9, 10, 10, 11. Bukan. Betul lah, mula pukul 9. Mula pukul 9 tak buat sini. Mula pukul 9 habis belah lebih lah, 11.30. Pukul 12 kerja juga lagi. Lepas tu iklam ini pihak penganjur nak letak minta dengan Ustaz Aman untuk tanpa setiap surau yang kita mengajar. Ini anjuran pondok. Anjuran pondok Asfa, pondok di Bangi bersama dengan An-Najah. Cuma dia kitab ini disediakan oleh pihak penganjur dan juga ada yuran bulanan. Itu beza tu Pak. Itu beza. Dan yuran tu bukan untuk pihak penganjur, tapi kita masuk terus ke semuanya di tabun pondok. Salah satu cara kita kutip dana pondok untuk anak-anak pondok belajar, iaitu melalui dia panggil program yang dianjurkan oleh pondok. Wallahu a'lam. Jadi tuan-puan boleh infak untuk pondok lah sebenarnya, yuran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.